Cikgu nak tunjuk sikit je ni pasal form 4 ni sebab hari tu kamu ingat tak kita ada buat soalan pasal aerobik dengan fermentation. Form 4 ni soalan ni, dia tanya sama juga aerobik juga. Lepas tu dia nak suruh compare dengan alcohol fermentation juga. Kamu punya soalan tu dia tunjuk gambar mitokondria. Lepas tu dia tanya apakah proses yang berlaku dalam mitokondria tu. Jadi skema yang sebenar adalah aerobic respiration, tapi ada yang jawab oxidation of pyruvate. Okey, macam mana kamu nak tahu bila masanya dia nak tahu secara spesifik stages yang berada dekat dalam aerobic respiration bila ada macam ni. Ini contoh form 4 ni. Masa ni baru kamu tahu kamu boleh keluarkan proses T ni dalam mitokondria. Yang ini baru oxidation of pyruvate. Okey, yang ni yang ni baru oxidation of pyruvate, yang ni glycolysis lah. So kalau tak ada hint berkenaan tentang mitokondria, so kat luar tu ada cytoplasm, kalau tak ada hint macam tu general je aerobic respiration. Tapi kalau misalnya ada je perbezaan satu cytoplasm, satu mitokondria, masa tu baru kamu pecahkan dia kepada dua lah, iaitu glycolysis. This one adalah oxidation of pyruvate. Yang ini pula how paddy overcome the problem daripada penghasilan etanol ni. Sebenarnya yang ni dia ada kait dengan enzim. Paddy dia boleh keluarkan enzim. So enzim tu dia boleh break down etanol kepada carbon dioxide. That's why dia boleh tolerate dengan etanol yang ada pada sekeliling dia. Okey, perbezaan ya. Okey, dia tanya differences respiration name in 7A2 dengan 7B. Okey, yang ini dalam differences, hari tu ditanya, boleh tak bagi nama? Okey, nama pun termasuk dalam differences ya. Tapi kamu tengok jugalah differences ni, kalau differences dia nak dari segi apa. Kalau differences saja general, maksudnya nama boleh, structure boleh, function boleh, semua boleh. Tapi kalau differences in structure, maka kamu fokus pada structure. Kalau differences in mechanism, fokus pada mechanism. So differences ni dia boleh jadi banyak juga cabang soalan ya. Okey, yang cikgu nak kata tadi name, nama ya. Process in 7A2 is aerobic respiration, while process in 7B is alcohol fermentation. Untuk kamu dapat markah, untuk form 4 ni tak dapat markah. Okay, kamu tahu tak kenapa? Sebab dia dah tanya dekat atas ni, type of respiration ni. Dia kalau dah ada jawapan dekat sini, dah mention itu adalah aerobic respiration, dia tak boleh kredit markah lain untuk jawapan yang sama. Faham tak? Kat sini dia dah mention respiration dia adalah aerobic. So dekat dalam sini dia tak bagi kamu point kalau kamu menamakan lagi sekali. Jadi nama tu kalau boleh elakkanlah, bagilah differences lain. Okey, sekejap ya. Lagi satu ya, takut cikgu terlupa. Ini tentang respiration ya. Gill dengan alveolus. So dia tanya similar characteristic, lepas tu dia punya explanation. Yang ini sebaik-baiknya to increase efficiency of gas exchange. Okey, kalau sebaik-baiknya kamu gariskan perkataan increase efficiency of gases exchange ni. Okey, kenapa cikgu kata macam tu? Sebab cikgu tak nak kamu ulang balik benda yang sama dekat dalam explanation. Kalau dalam explanation tu kamu kena ubahlah. Increase diffusion of gases. Baru dapat markah. Ataupun to ease the gases exchange, baru dapat markah. Dia tak boleh akan bagi markah kalau kamu ulang balik semula increase efficiency. Contohnya kamu kata thin wall, one Celtic to increase the efficiency of gases exchange kat sini. Tak dapat dah markah sebab kamu dikata repeat question. Baik-baiknya dalam soalan ni kamu garis siap-siap supaya kamu boleh check sama tak ayat dengan ayat kat bawah ni. Kita tahu itu tak akan dapat markah dah. Repetition tidak akan dapat markah. Tu cikgu nak bagi hint lah yang tu. Lagi satu kalau dia berkait dengan Gill, moist tak terima ya, sebab Gill tu dia kita tak boleh detect dia moist sebab dia memang dekat aquatic surrounding lah. Kalau yang ni moist tak terima, yang lain semua terima lah. Have large of network blood capillary, lepas tu one Celtic, numerous in number. Okay, so kita terus pergi pada yang ni pun cikgu tak lama ni, cikgu banyak lebih pada teknik je ni. Cikgu hanya nak discuss common mistake je sebab cikgu rasa cikgu dah share dah dia punya skema jawapan.
Okay, so kita tengok kat sini Soalan pertama tentang food chain. Cikgu haraplah tak adalah soalan definition ni, sebab definition ni adalah benda yang kita hafal. Tapi tak apa. So alang-alang dah keluar soalan tu, kita tengok je lah Cikgu rasa kamu pun dah ada yang dah study juga pasal ni. Okay, dia punya definition dia energy transfer sequence of energy transfer. So itu maksud food chain. So transfer daripada producer, okay, pergi pada primary consumer, secondary consumer dan tertiary consumer. So dia tidak semestinya ada sampai tertiary, tapi dia mesti start daripada producer, dia mesti ada primary sampai secondary. At least sampai secondary. So kalau kamu tengok dekat sini, dia kata starting with producer and end with the secondary consumer. Kat sini tulis secondary user. Okay, yang ni pun cikgu nak tegur juga. Nama teknik ni dia ada 4 Capture, mark, release, recapture. Ada 4 Tangkap dulu, tandakan, lepaskan, tangkap semula. Dan kenapa kamu tak dapat markah dalam kamu punya huraian esei tu? Sebenarnya cikgu nak kamu tulis sampel tu captured randomly. So penting untuk kita nak dapatkan populasi tu, kita tangkap random. Dalam satu tempat yang besar, kamu tak boleh tangkap satu bahagian, kamu kena tangkap secara random. So kamu boleh bayanglah kamu akan pergi sebelah sini, sebelah sana, hujung sini, hujung sana, tengah-tengah secara random. Dan masalah yang kritikal, ramai yang tak record. Kamu tangkap je tapi kamu tak record. So macam nak dapat data? Dan record tu dari segi apa? Kena bagi tahu. So kat sini yang dia recordkan adalah number of snail. Jangan tulis the data is recorded. Data apa? Data dia boleh jadi banyak. Adakah kamu recordkan size snail? Kan? So the number of snail in first capture is recorded. Okay, then yang ini tandakan dengan apa? Mark sepatutnya using apa? Okay, then the release ni tak ada apa, tak ada masalah. Captured in the second time ni pun tak ada masalah. Okay, and ni dia recordkan apa? So the second time dia recordkan number of marked and unmarked snail. Okay, so yang ini calculate, jangan suruh pemeriksa calculate sendiri kamu kena bagi tahu pemeriksa apa formula yang kamu gunakan untuk calculate tu. Kita kan dah belajar paper 3 itu kan, cikgu ajar paper 3 hari tu bila tulis calculate mesti datang dengan formula. Okay, dan ramai salah, mungkin kamu tak ingat, kamu terbalik yang mark duduk kat sebelah sini. Bukan N1 ni apa? First capture. First capture. Kamu kena ingat yang atas tu total. Total of first capture. Atas mesti total total of second capture. Sebab kamu nak senang ingatlah total dengan total. Total apa? Ini total untuk first capture. So ini total untuk second capture. Mark duduk kat bawah Okay, number of mark in second capture. Mark dekat bawah. So total duduk kat atas. Total first, total second, kamu multiply, divide by mark snail at second capture. Next, macam mana lah kita nak cerita graf ni? Naik turun lah. Okay, dia suruh kaji pasal prey and predator iaitu rabbit dengan fox dekat satu kawasan lah. So daripada tahun ke tahun diorang buat kajian lah. Population prey and predator ni. So apa yang kamu boleh jelaskan? Dia kata describe interaction between prey and predator. Okay, first namakanlah dulu siapa prey, siapa predator. Ni ramai betul. Okay, rabbit is a prey, fox is a predator. Okay, kalau kamu kaji, kamu akan dapati okay, bila rabbit ni increase, yang putus-putus ni increase, fox akan increase. Jawab tu dapat markah dah. Itu yang kita kata isi tersurat. Okay, yang tersuratnya yang kita nampak bila population of prey increase, the population of predator also increase. Tersirat dia kenapa? Mestilah sebab predator ni ada banyak sumber makanan. Because the predator have more food. Ataupun rate of reproduce become faster lah sebab bekalan makanan banyak So bila bekalan makanan banyak, dia orang datang lah. Banyak yang datang, migrate faster. Okay, tetapi bila suatu masa, bila fox ni pula dah meningkat, when the population of predator increase, population of prey decreases. Itu secara tersurat dia. Okay, secara tersirat dia sebab apa? Sebab dah banyak prey yang dimakan oleh predator dan juga competition telah berlaku. Makin banyak fox yang datang ataupun fox tu dah beranak pinak kan.
Jadi competition untuk dapatkan sumber makanan tu dah makin tinggi. Jadi mungkinlah bergaduh ke ataupun ada yang kekurangan makanan ke. So bila predator increase, population of prey decrease, tetapi nanti kemudiannya prey tu akan naik semula. Bila yang ni dah kurang balik, naiklah semula rabbit population. So dia berselang-seli lah. Ini kita panggil sebagai dynamic equilibrium dalam interaction prey and predator. Dia akan sentiasa naik turun sepanjang masa lah. Jadi dia 3 tadi prey naik, predator naik. Okey, tapi bila predator naik, prey akan menurun. Okey, tapi bila predator pula menurun, prey akan naik semula. Okey, soalan yang ini, masalah dia kenapa tak boleh dapat markah tinggi, pada sebenarnya soalan senang. Okey, pasal recycle bin ni ada pasal use paper, glass dengan plastik. Okay, justify how the practice in recycling of the used material in diagram 9.4 can contribute in maintaining balance of nature. Okay, so sekarang ni dia dah tanya pasal, dia dah sampai ke peringkat solution ni. Okay, solution kita untuk maintain the balance of nature. Jadi semua poin kamu kena menghala kepada perkara-perkara yang positif lah. Okay, macam mana tindakan kita tu boleh contribute untuk maintain the balance of the nature. So yang ni mesti benda-benda yang positif je. Kenapa cikgu ingatkan, ramai yang dia cerita benda yang negatif. Contohnya dia kata, if paper used excessively, deforestation will increase. Maksudnya dia tak faham kehendak soalan tu. Nak contribution daripada recycling tu kan, 3R tu untuk maintain the balance of nature, tapi dia pergi jawab benda yang berlaku sebelum lagi. Dia kata if paper is used, more pollution occurs. Dia tak boleh lah, kamu kena cerita benda-benda ni dah jadi solution tau. Dia dah jadi tindakan kita yang preserve kita punya nature ni. Jadi kena benda-benda yang positif lah. So yang ni contohnya, less tree will be chopped, many habitat flora and fauna can be preserved, less food chain disrupted, no extinction of flora and fauna, semua positif. Biodiversity can be preserved, concentration of carbon dioxide can be maintained. So macam hampir sama ayat dia, tapi kamu tak dapat markah tu maksudnya kamu tersilap. Kamu pergi cerita benda yang berlaku sekiranya kita tidak recycling. Kita nak benda yang berlaku sekiranya kita buat recycling tu. Kita dapat preserve water catchment area, dapat prevent semua ni lah, ataupun maintain recreational area, reduce air atau water pollution, reduce number of landfill. Okay, so yang ni semua kamu pecahkan kamu punya point kepada 3 lah ya. Apa yang positif yang akan berlaku sekiranya kamu recycling used paper. So kat sini kita kata 10 markah, kat sini dia bagilah 5 ke 5 point, 5 point, 5 point. Okay, dan kamu kena elak jugalah guna point yang sama sebab kita nampak macam hampir sama. So kalau kamu tengok kat sini, semua ni dia akan prevent pollution. Janganlah ulang-ulang point yang sama. Kat sini dia ada bagi tahu dia hanya bagi sekali je. Kalau kamu cerita pasal pollution, walaupun kamu cerita ada 3 bahagian dekat recycling used paper, recycling used glass, recycling used plastik, tapi dia bagi 1 je markah untuk ketiga-tiganya. Jadi kalau boleh cari point lain lah. Itu yang kamu kena rajin baca soalan jawapan. Yang ini kalau kita kurangkan guna glass, apa advantage dia ataupun apa benda positif lah yang kita boleh dapat daripada tu. Cuba kamu tengok balik kamu punya jawapan tu. Kenapa kamu nampak banyak jawab tapi tak dapat markah banyak? Jadi maksudnya kamu dah cerita benda yang negatif lah kat situ. Kita nak dapat advantage setelah kita buat recycling. So next. Ini yang kamu boleh baca je ni yang pasal hemofilia ni. Link to X chromosome. Okay, hemofilia, risk dia excessive blood loss ya. Dengan bila excessive blood loss, patient will become weak due to lack of oxygen. Cikgu terima juga kalau kamu kata blood pressure decreases. Okay, dia akan jadi low blood pressure. Hemofilia yang mana satu? Hemofilia ni yang dia susah blood nak clot. Bila dia injured, tak kisahlah dia injured external ke,
internal bleeding ke, hemofilia ni dia susah blood dia nak clot, maka dia akan berlaku excessive blood loss lah. Kalau cakap lack of blood clotting factor, tak boleh ke? Hanya risk sekejap. The risk phase. Itu punca dia. Risiko yang dia akan hadapi. Okay, so kalau kita tengok seterusnya kat sini, soalan dia perbezaan antara hemofilia dengan Down syndrome. So ini perbezaan dia, nanti kamu baca lah Saya pun dah share dengan kamu. Sebab baiknya kalau kamu buat kotak 2 je. Kat sini buatlah caused by dysfunction of chromosome 21. Yang ni caused by recessive allele linked to X sex chromosome. Dua-dua ni mesti tally lah. Kiri dan kanan ni mesti tally. Kalau ni cerita pasal kromosom, jangan tulis 47 kromosom je. Kamu kena beritahu has 47 kromosom. Yang ni has 46 kromosom. So yang next ni tentang rhesus. Ramai jawab dapat 6 mark. Dia buat hybrid schematic diagram, cuma masih lagi 6 markah ataupun 5 markah kamu tu bukan schematic diagram yang betul-betul lengkap. So kita tengok yang betul-betul lengkap macam mana. Father dia heterozygous dominant, rhesus positif. Okay, mother dia rhesus negatif. Tapi cikgu suka atas sekali tu dia mesti ada phenotype juga. Phenotype parent ada. Okay, then genotype parent. So ni genotype. Bila pecah 2, law of segregation kat sini berlaku. Ni pun sebenarnya pecah 2 Okay, so ini adalah proses meiosis. Ini pun dapat markah. Okay, tulis meiosis pun dapat markah. Okay, next dia dah pecah tu 2 tu. Ni dia punya hasil setelah berlaku segregation tu. Ni hasil dia kat bawah ni. Okay, ni gamete lah. Gamete dia apa? So setiap gamete dapat markah. Dia punya tajuk kat tepi ni penting untuk kamu nak jadikan macam panduan kamu lah. Apa yang kamu ada dan kamu tulis. Dan lepas tu gamete daripada father akan gabung dengan gamete dengan mother. Okay, gamete dengan father dia akan gabung dengan gamete dengan mother. Yang ni pula dengan yang ni dengan yang ni. Okay, bila yang pergabungan ni mesti tulis fertilization. So dapatlah offspring genotype. Okay, then offspring phenotype. Phenotype dia punya appearance dia. Okay, dan last sekali suruh dua-dua sekali ratio daripada genotype. Ratio juga dari segi phenotype. 1 positif nisbah kepada 1 rhesus negatif. Okay, genotype dia 1 R plus R negatif nisbah kepada 1 R negatif R negatif. Itu sama je lah, kita dah bincang banyak kali benda yang sama. Yang ni pun sama jugalah. Banyak kali dah kita cerita pasal variation Ni nak tackle kamu pasal variation. Kenapa mother dia colour ni, anak dia colour lain-lain. Semua tu kita dah belajar berkali-kali variation. Penyebab dia ada genetik dengan environmental. So untuk genetik tu dia ada 4 kan? Genetik ada 4. Okay. Crossing over. Cikgu, independent assortment dengan random arrangement tu sama sama. Tak dapat markah Tak adalah. Random. Tanya je sebab nampak lain. Kejut lah. Mungkin dia point base sebab independent assortment ni saya dah namakan khas event tu bernama independent assortment. So bila kamu explain pasal independent assortment tu, kamu katalah ada pair setiap homologous chromosome align randomly. Homologous chromosome dari satu pair dengan satu pair yang lain, dia punya alignment dia secara random. Okay, dia boleh terpusing tu lah. Okay, crossing over, independent assortment. Siapa ingat yang ketiga? Random fertilization cikgu. Okay, betul. Random fertilization. Okay, kalau pasal genetik lagi apa last sekali? Mutation. Okay, last sekali environmental lah. Setiap satu ni apa elaboration dia. Buat secara tersusun lah. Okay, independent assortment apa elaboration dia. Random fertilization apa elaboration. Mutation apa. Lepas tu environmental factor. So yang ni pun namanya jugalah dapat markah okay. Soalan nombor 11 ni. Discuss the digestion of glucose that take place in duodenum. Okay, duodenum kat situ kan, area sini. Stomach, duodenum, ileum. Selepas pancreas ni, ni semua kawasan duodenum lah.
Okay, so kalau kat situ kamu tengok Z adalah pancreas, masalah kat sini tulis digestion of glucose. Sepatutnya starch cikgu. Sepatutnya dekat Z ni enzim yang dikeluarkan oleh pancreas ni enzim LAT. So enzim LAT ni satu lipase, tak ada kena-mengena lah sebab lipid. Ni amylase kan, pancreatic amylase. Ni lah yang kita nak tahu ni. Satu lagi trypsin pun tak ada kena-mengena. Okay, jadi sebenarnya digestion of starch. Tapi dia sebenarnya dia nak ceritakan glukos ni yang di akhir sekali lah. Akhir sekali ada glukos, tapi dia nak kumpulan yang sama lah kot karbohidrat ni. Jadi kamu kena cerita pasal pancreatic amylase, substrate dia, starch, hydrolyzed by pancreatic amylase into apa? Maltose. Maltose. With the addition of a molecule of water. Add water. Ni proses hydrolysis lah. Sebab dia kata apa? Dekat duodenum duodenum ni dia punya enzim dia LAT. Dekat atas sekali, dekat mouth enzim dia apa? Oh, salivary amylase. Okay, dekat mouth enzim dia A. Okay, bawah mouth adalah stomach. Stomach enzim apa? Pepsin. Pepsin. Okay, P. Renin ada tak? Ada. Ada. Selalu cikgu kata kat stomach ni ada enzim PRA. Pepsin, renin, A, hydrochloric acid lah. A ni bukan pula enzim tapi cikgu masukkan jugalah. Okay, stomach PRA, pepsin daripada protein kepada polypeptide. Okay, renin coagulate milk. Betul ke? Betul cikgu. Okay, dia coagulate milk. Dan hydrochloric acid dia menjadikan condition dekat situ acidic untuk menyebabkan pepsin dengan renin ni boleh act at the best lah pada keadaan acidic condition. Yang seterusnya adalah duodenum. Ejaan dia duodenum, kita sebut duodenum. Okay, dia enzim LAT. Sebenarnya bukan LAT, cikgu selalu ingatkan dekat duodenum blood. Okay, B ni bukan enzim ya. B ni apa? Bile. Bile. Bile dihasilkan di mana? Liver. Liver. Disimpan di? Bile duct. Bile duct. Okay. Bukan disimpan kat gallbladder. Simpan kat gallbladder, dia punya saluran dia bile duct. Cikgu pun ikut je. Betul. Ni dia. Ini liver, hasilkan bile. Okay, ni bile duct, saluran dia. Okay, ni gallbladder. Dekat duodenum ada LAT. LAT tu lipase, amylase, trypsin. Lipase daripada lipid kepada fatty acid and glycerol. Amylase daripada starch ke maltose. Trypsin daripada polypeptide kepada peptide. Last kali apa? Ileum. Ileum. Okay, the last part of small intestine, ileum. Duodenum pun small intestine. Tapi small intestine yang bahagian first part. So ileum ni kita bagi smell nak keluar berak dah kan, berbau lah. Okay, S, sucrase, M, maltase, E, erepsin, L, lipase juga. Lipase dikeluarkan dua-dua sekali atas dengan bawah. Okay, L lagi satu, lactase. So yang ni senang lah, sucrase, sucrose to fructose and glucose. Okay, maltase, maltose kepada glucose. Okay, erepsin daripada peptide to amino acid. Okay, lipase ni tadi lah. Lactase tu senang lah, daripada lactose kepada galactose and glucose. Okay, next. Ni bolehlah nak namakan organ Z tu apa kalau tak dinamakan. Bagi je nama tapi kamu anggap nama tu tak ada dalam markah kamu. Tapi kamu bagi je nama. Organ Z is pancreas. Okay, dan bagi tahulah apa dia punya effect sekiranya kamu buang pancreas tu. Okay, so pancreas ni dia banyak Pancreas ni dia boleh keluarkan enzim, dia boleh keluarkan hormon. So pancreas ni dia ada dua function lah. Satu untuk digestion, hormon untuk endokrin sebab dia berkait dengan insulin dan glukagon tu. So dia ada enzim, dia ada hormon. So kamu cerita dua-dua sekali, enzim tidak dapat dikeluarkan, enzim apa, hormon tidak dapat dikeluarkan, hormon apa, dan kesan dia lah, kesan buruk daripada jika tiada enzim tersebut dengan hormon tersebut. Sini dia tak tanya liver, kalau liver lagi panjang cerita dia, liver lagi banyak, multifunction. Okay, yang ni epiphyte ni So ini adalah tumbuhan yang menumpang yang kita panggil sebagai epiphyte. Orchid ni, orchid duduk kat big tree, so orchid ni adalah tumbuhan kita panggil epiphyte ni ejaan dia. Okay, dia duduk dekat atas other plant, okay, ataupun kita panggil host, tapi dia bukan parasit.
Okay, dia bukan jenis parasit sebab dia hanya tumpang untuk dapatkan ketinggian sahaja. Okay, nak dapatkan ketinggian sebab dia pendek, dia tak berapa tinggi, dia nakkan light, more light, jadi dia menumpang pada host yang lebih tinggi. Okay, jadi ramai jawab parasite. Even sebenarnya kalau kamu dah fikirkan dia nak buat makanan, dia mesti ada water kan. Dari mana dia dapat water tu? Water tu sebenarnya pun dia dapat daripada water yang ada dekat celah-celah bahagian kulit pokok tu. Bukannya daripada dalam pokok tu. Maksudnya dia tak harm pokok tu langsung. Sama juga water pun dia ambil dekat daripada air hujan yang tersangkut dekat stem of this tree ni. Dia absorb air hujan tu, dia langsung tidak mengganggu apa yang ada dekat dalam host. Tu epiphyte dia tumpang je. Okay, dan dia boleh buat makanan sendiri, that's why dia tidak perlu mengambil makanan daripada host dia. Yang baik punya, iaitu epiphyte. Okay, justify. Okay, C wajib jawab. Jadi soalan C ni dia akan ada soalan justify. Wajar ataupun tidak wajar tindakan dia tu. So jawapan kat sini tidak wajar lah, tapi dalam English dia tulis no je. So no ni satu markah kita nak katakan tindakan dia alihkan daripada big tree tu, nak konon-kononnya kita nak kasih dia dekat ground supaya dia boleh mudah absorb water. Tapi sebenarnya tindakan dia tu tidak wajar. Jadi tulis no je lah. Jadi soalan justify, cikgu ingat semula, mesti bagi tahu kamu agree ataupun disagree dengan action ataupun suggestion yang soalan bagi. Okay, dia kata paper 3 will become yellow. Ini chlorosis lah. Chlorosis. So kita bagilah suggestion kita apa, letak fertilizer, dan sebab dalam fertilizer ada apa, okay, untuk tambah green colour ataupun increase chlorophyll, fotosintesis pun akan jadi meningkat. Cikgu, kalau ada soalan macam ni kan, dia kata chlorosis tu, kita kena tahu lah apa makro atau micronutrient dia perlukan kan tau. Sebab sebenarnya kalau dia berkait tentang yang ni chlorosis kan, kalau berkait tentang chlorosis ni, apa main nutrient yang berkait dengan chlorosis. Tapi biasanya kalau chlorosis ni mainly nitrogen dengan sulfur. Ini dah sampai suggestion ya. Suggestion ni kamu kena tahu ni dah kira perkara yang positif-positif je lah. Jangan cakap lah the condition is chlorosis. Tapi kamu cuba tukarkan ayat kamu tu kepada ayat yang positif. Okay, this can prevent chlorosis. Itu boleh dapat markah. Maksudnya kita pergi pada ayat semua yang positif. Adding fertilizer. Okay, sebab fertilizer ada nitrogen. Give green colour. Okay, akan ada formation chlorophyll, can prevent chlorosis. Okay. Bila kita cerita semua cerita pasal positif je. Bila negatif je. Jangan campur aduk lah. Sebab dia memang tujuan soalan dia tu dia nak tengok cara huraian ayat kita tu. Make sure soalan kamu tu nak menghala kepada ayat-ayat yang positif ataupun negatif. So bila positif, make sure semua positif. Prevent, increase. Kalau negatif, semua yang negatif. Disrupted, decreases, reduce. Itu semua negatif. Teknik menjawab esei itu pun kamu kena make sure teknik yang tepat lah untuk dapat markah seberapa banyak yang mungkin. Sebelum last, hari tu cikgu ada buat latihan sikit dalam kelas. Cuma cikgu nak ingatkan yang pasal sex link ni. Ni hemofilia ni. Ingat lagi ke kalau schematic diagram pasal sex link disease ni? Dia ada X kromosom lah cikgu. Ya, dia mesti ada X dengan Y, dua-dua sekali. Tapi dia punya hemofilia ni dia lekat dekat X kromosom. Dia melekat kat situ. So hemofilia ni dia represent dengan H apa? Besar ke kecil? Kecil. Jadi bila kamu nak buat kan, dia mesti laki, perempuan. Dia kalau sex linked disease ni, hemofilia, color blindness. Antara dua tu. Kalau hemofilia, H lah. Kalau color blindness, dia B. Contohlah, laki tu dia color blindness. Okay, dia kahwin dengan perempuan yang normal. So normal. So dia sebenarnya dia berkait dengan X kromosom tu. That's why. Pecah jadikan gamete macam biasalah. Pecah dulu, segregation dulu. Okay, lepas tu baru fertilize balik setiap gamete. Okay, ni sex linked disease Hari tu cikgu tak sempat buat dalam kelas masa kamu datang tu, kita buat pasal blood group. Cikgu nak ingatkan blood group, jangan buat A, okay, kahwin dengan orang O macam tu. Tu
I, A. Blood group dia memang kena I. Okay, I, A, I, O contohnya lah. Tu segregation. Then baru cantum balik. Tak apa banyak sangat dah. Kita dah bincang. The rest memang terpulang pada kamu lah. Cikgu memang haraplah batch kamu ni boleh dapat keputusan yang baik. Kalau tak dapat, cikgu terimalah. Memang tu kita kata benda tu memang dah ditentukan kan. Tapi cikgu memang cikgu sangat suka dengan kelas kamu. Jadi buat yang terbaik lah. SPM sekali je seumur hidup, buat yang terbaik. Tapi satu cikgu kata jangan sampai tak cukup rehat. Cikgu tak nak kamu tak tidur malam. So make sure rehat cukup so kamu punya mind fresh. Okay, boleh jawab exam.